Dengan itu, saya menjemput Ustaz Salman Ali bagi memulakan sesi interogasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okey, soalan saya yang pertama. Sekarang ni, apakah Allah sedang melihat dan mendengar kita ataupun tidak? Yes, sedang mendengar dan melihat. Baik. Of course. Sebelum ini, apakah Allah melihat ataupun tidak diskusi ini? Sebelum ini selayaknya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Sebelum ini tu maksudnya bila? Semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Kalau sebelum ini maksudnya sebelum ini sebelum daripada malayazal, itu solahiyun qadimun maksudnya. Selayaknya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat apa yang akan berlaku di sini. Okey. Saya nak bawakan 2 teks kalau Ustaz Faiz boleh tengok. Satu teks yang pertama, yamtani' an yasma' saut Zaid qabla wujudihi. Tak boleh dengar suara Zaid sebelum wujudnya. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua, apabila ditanyakan sama ada yakhlu imma an yakun qadiman atau hadithan, kata aja ta'alluq al-idrak bil mudrakat sebagaimana ta'alluq al-ilm bil ma'lumat. Wa ma lazima min qidamil ilm qidamil ma'lum. Tidaklah qidamnya ta'alluq itu menunjukkan qidamul ma'lum. Jadi mana satu pandangan yang betul ni? Yang atas tu ke yang katakan tak boleh kalau lihat Zaid sebelum Zaid ada ataupun mendengar Siapa suara? yang sebut ila atas tu? Saya tanya pandangan Piu Faiz saja. Mana satu pandangan yang Piu Faiz pilih? Sebab kalau ada Mu'tazilah yang mengatakan Tak ada Mu'tazilah. So pandangan Piu Faiz yang mana? Sama ada mustahil untuk Allah dengar suara Zaid sebelum Zaid berkata-kata ataupun pandangan yang di bawah tu? Soalan seperti itu tadi seperti dalam Iljamul Awam. Itu sebenarnya soalan Mu'tazilah. Allah Ta'ala tidak boleh melihat. Kalau Allah Ta'ala melihat sekarang, Allah Ta'ala bersifat dengan samak basar dan melihat sesuatu tersebut sesuatu yang baharu jadi baharu sifat Allah Ta'ala, atau jadi qadim sesuatu yang dilihat, ataupun mustahil melihat benda yang tidak ada. Itu soalan Mu'tazili dan falsafi. Ini soalan mana ni? Saya kurang jelas. Okey. Pertama tu, wa huwa annahu ta'ala yamtani' an yasma' sauta Zaid qabla wujudihi wa an yara surata Zaid qabla wujudiha. Setuju ataupun tidak ni? Okey, setuju dengan tanjizi hadis. Baik, bagaimana pula dengan yang bawah tu bahawa Allah mendengar? Mana satu yang betul antara dua pandangan ni? Dua-dua boleh ditangguh betul. Itu suluhi qadim dan itu tanjizi hadis. Kedua-dua ni berbicara tentang tanjizi hadis, bukan tentang saluhi, tentang tanjizi. Yang bawah tu la yakhlu imma an yakuna qadiman aw hadisan, berbicara tentang benda yang berlaku sekarang ni. Fa'in cuba dibaca tengok. Kalau disebabkan Allah dengar dan lihat, sama ada qadim ataupun hadis, jawapan di bawah qadim, telah pun terdahulu. Kalau qadim artinya qadim jugalah masmu' dan mubsar. Jawapannya tak semestinya. Walaupun idrak itu qadim, tapi sama' dan basar itu bukan qadim. Yang di bawah tu dia kena ingat, dia ada dah dia panggil ditakdirkan. Mana saya ada tanda tadi masa Ustaz Salman duduk bentang. Iktibar maujud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dah saya tanda tadi. Itu pada perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada bawa jawapan seperti ini juga di dalam Iljamul Awam tadi. Boleh kita kata no problem, tak ada masalah. Seperti ilmu, mengetahui maklumat, tidak lazim maklumat tu jadi qadim. Dan tapi Allah Ta'ala mendengar sifat sesuatu yang belum ada, itu ditanggung kepada takdir. Tapi pandangan yang di atas bercanggah. Yang di atas kata tak boleh. Saut dan juga surah itu bukan ilmu. Itu secara tanjizi hadis. Ya, betul. Ini semua ni tentang tanjizi hadis, mekanisme memahami, bukan tentang saluhi. Tak ada saluhi di sini. Cuba Ustaz. Tak ada saluhi. Ini semua cerita pasal benda-benda baru yang dilihat. Yang mana satu pandangan yang betul ni? Tak, apabila menjawab kepada soalan seperti itu, sebenarnya dia kembali kepada suluhi qadim. Nah, ini seperti yang disebut oleh Imam Ghazali ni. Nah. Okey, kita ambil banyak masa ni. Saya pergi soalan wala yataghayyuru ubira an hadhihi sifati bil ilmi wal alimiyyah. Okey, saya pergi kepada soalan seterusnya sebab kita dah ambil banyak masa di sini. Okay. Baik, soalan seterusnya. Pendengaran Allah pada perkara-perkara baharu
yang dinamakan nisbah ataupun dinamakan juga amr i'tibari, apakah dia berlaku secara realiti ataupun sekadar nisbah i'tibariyah? Sungguh memang berlaku sungguh. I'tibariyah ada dua. Amrun i'tibari intizai dan amrun i'tibari ikhtirai. Yang direka-reka dan i'tibari yang dikatakan tidak ada, ma'dum. Saya bagi itu, soalan direct terus ikhtirai. tentang Baik. isu ini. Okey. Apakah dia i'tibari intizai ataupun ikhtirai? Intizai artinya dia berlaku betul di alam betul, nyata. berlaku Di alam nyata artinya dia telah bercanggah dengan kaedah istihalah hulul hawadis. tidak, dia bukan berlaku pada zat Allah Ta'ala. Ta'alluq ni Ar-Razi nisbah menyebut bainal muta'alliq wal muta'alla, tapi dia dia tidak memerlukan berlaku di zat Allah Ta'ala. Baik, okey. orang yang membawakan konsep ini adalah Ar-Razi. Okey, yang pertama. Okey. Ar-Razi menyebutkan perlunya idrak, tak cukup sekadar tahayyuk. Tak cukup sekadar Okey, tahayyuk, perlu kepada tu- israk. Okey, gitu. Okey, Saya perlu tak boleh- saya okey, tak boleh perlu tanya. kepada idrak. Sorry. Artinya idrak di sini adalah i'tibari, betul? Betul? Idrak Ta'alluq tu berlaku atau tidak di alam nyata? berlaku, i'tibari intizai, betul. Kalau berlaku dia bercanggah dengan subutun wa tahaqquq. kalau berlaku Baik. mengikut ta'rif Ar-Razi mesti idrak dan juga tahayyuk, artinya telah berlaku sesuatu pada zat Allah. Kalau iktibar kepada tanjizi qadim, Bukan Ar-Razi menyebutkan Qadim. dua perkara yang penting ni. Bukan sekadar Okey. tahayyuk tapi ada idrak juga. Idrak itu proses. Idrak itu proses yang Okey. belum ada, dia ada. Proses ini betul-betul berlaku di alam nyata ataupun tidak? berlaku. Kalau berlaku di alam Al-mutajalli nyata, itu ada. kenapa dinamakan i'tibari? Ya I'tibari kerana tidak dapat dilihat. Cuba. Okey. Ustaz Salman melihat Tak, bukan saya. tanya. Ta'alluq tanjizi qadim, i'tibari ataupun tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. Saya tanya i'tibari ke tidak ni? Nafsiyun. Okey, tak tahu jawapan, tak apa. Sebenarnya Nafsiyun. Okey. Ada dah jawapan. Saya dah bentang tadi. majoriti ulama Asy'ariyah mengatakan ta'alluq tanjizi qadim itu bukan i'tibari, nafsi. Ya, nafsiyun. Tapi ta'alluq jadid adalah i'tibari. Soalannya, apa beza jadid dan qadim? Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, kenapa ini dinamakan i'tibari, itu dinamakan nafsi? Soalannya apa? Berlaku di alam nyata. Kalau kedua-duanya itu sama sahaja berlaku di alam nyata, kenapa yang dulu dinamakan nafsi, yang baru dinamakan i'tibari? Nafsi iktibar di zat Allah Ta'ala. Iktibar pada yang qadim Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala berpisah. Sebab tak daripada faham makhluk. soalan saya ni, Ustaz. Nah, betul. Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, di alam realiti, okey? Okey. Kenapa itu dinamakan nafsi, ini bukan dinamakan nafsi? Sebab ini berkaitan dengan makhluk. Muta'allaqnya ialah makhluk. Okey, jawapan tu Muta'allaqnya ialah makhluk. jawapan tu, itu bukan jawapan yang diberikan oleh a'immatul asy'ariyah. Tak apa, saya Okey, nak jawab dengan jawapan mudah. a'immatul asy'ariyah tak sama dengan ni. Baik. Jawapan No macam problem. lain. A'immat Kes. Asy'ariyah mungkin panjang debat untuk Bukan panjang debat, jawapan mereka lain. Jawapan falsafah. mereka adalah dia tak berlaku di alam nyata. Dia hanyalah takhayyul maqamatul aql. Istilah yang digunakan nisbah, mujarrad idhafah. Saifuddin kata mujarrad idhafah, bukan berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu tak berlaku di alam nyata. Tapi sungguh benda tu sungguh berlaku. Tak ada siapa kata berlaku. Gini. Ta'alluq sekejap. Ta'alluq i'tibari untuk perkara-perkara yang tanjizi hadis, tak ada seorang pun ulama Asy'ariyah yang kata dia berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu. Pi Faiz orang pertama. Belum ada. Berlaku. Tak ada siapa kata berlaku. Melihat Allah Ta'ala benar-benar melihat. Kalau melihat artinya dia telah Terima. berbeza dengan kaedah istihalah hulul hawadis kerana Dia kaedah tidak berlaku di zat Allah Ta'ala. kerana Ta'alluq kaedah ni. itulah Ar-Razi bawakan kaedah ini. Itulah sebab dia bawa kaedah ni. Dia sekadar i'tibari saja, maqamatul aqal, ghair mawjud fil a'yan. Ghair mawjud fil a'yan, bahasa Melayu namanya apa? Ini istilah Ar-Razi. Walaupun tidak maujud tapi tidak ternafi Ghair tahakkuk. mawjud fil a'yan. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Tidak ada bukan mestinya tidak subut. Sungguh. Betul. Ghair mawjud fil a'yan. Fil a'yan maksudnya apa? Tidak ada pada alam realiti. Okey, itulah. Tidak Okey. ada. Ya. Tapi Itulah sungguh itu berlaku. Ada dan sungguh. Saya bukan beza tanya tak? sungguh ke tidak. Saya tanya berlaku atau tidak di alam realiti. Berlaku tu Okey. sungguh. Tidak. Ada lain Ustaz. Ghair mawjud fil a'yan maksudnya apa? Translate je untuk saya. Tidak ada pada alam realiti. Okey. Okey. Cukup saya dapat dah. Bukan tidak berlaku pada alam realiti. Mutajaddid lain, maujud ba'da adami lain. Tidak ada di alam realiti. Tidak saya, ada. Saya rephrase soalan. Tapi sungguh Tanjizi hadis ada atau tidak di alam realiti? sungguh subut al-mutajaddid Okey, ba'da saya nak adami. tanya, tolong sebut terjemahkan perkataan Okey. Razi je. Tanjizi ghair mawjud fil a'yan. Tolong terjemah Tidak je. ada pada realiti. Okey, Tidak cukup. ada. Okey, Tapi itu je. sungguh. Iyalah sungguh. Sungguh. Okey, sungguh. Sungguh. Tapi tak ada di realiti, betul? Tidak ada tapi sungguh. Seperti Ustaz Salman. Kejap. Anak Ali tak ada nampak pun anak tu nisbah. Tapi sungguh. Salman Salman ada, Ali pun ada. Betul? Itu tak ada.
Nisbah anak ada. Saya tak nampak anak di mana? Di mana Okey. kenisbahan anak? Saya pergi kepada Nisbah soalan tu, seterusnya. Saya Nisbah ubuwah, Kejap. bunuwah itu Tak, bukan bukan. benda ada tapi sungguh. kejap. Okey. Piu Faiz ni Baik. translate betul. Ghair mawjud fil a'yan dah betul dah. Ha, betul? Tapi terjemahan kalau dah. Apa kalau Terjemahan tu betul, syarah dia tidak kalau. ada pada realiti. Okey, itulah. Tidak ada pada realiti. Tapi sungguh Sungguh lain. Subut yang ini Kejap. Tiap-tiap Okey, maujud pasti sungguh. Tapi tiap-tiap sungguh bagi saya belum bagi tentu saya maujud. Okey, kejap sesi saya. Kena ingat Sabar. situ, Ustaz. Bagi sesi saya sekejap. Okey. Teks Ar-Razi jelas. Okey. Okey. Ta'alluq tanjizi hadith ghair mawjud fil a'yan. Berlaku pada ayat. No problem. Berbeza dengan tanjizi qadim. Terjemahan dah betul. Sungguh tak sungguh tu buang ke tepi. Tak Jangan berlaku di alam buat, nyata. Ustaz. Kita kena faham dalam bahasa kita. Dia tak berlaku di alam nyata kata Ar-Razi. Okey, stop. Bukan tidak berlaku, tidak ada. Bukan tidak berlaku. Yalah, Lain. ada tapi bukan di alam realiti. Ada pada maqamatul aqal. Bukan apa? Walaupun tidak maujud tapi dia sungguh. Dia Okey. Saya faham. Walaupun dia tak ada, dia sungguh. Yes, Okey, betul. bolehlah. Ha. Walaupun dia sungguh. tak ada, tapi dia sungguh. Yes. Dia sungguh, tapi dia tak ada. Okey. Sungguh Ustaz Salman Ali. Seterusnya. Betul. Siapa orang yang pertama menyebutkan? Okey, soalan seterusnya Okey. sebelum tu, soalan saya. Apakah Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan asas-asas akidah yang lengkap ataupun tidak? Lengkap. Lengkap. Jadi siapa orang pertama yang menyebutkan tentang amrun i'tibari ke atas ta'alluq tanjizi hadis? Ini ulama mutakallim dan Asy'ariyah kerana untuk yang fardu kifayah tadi saya dah Siapa bahas. orang pertama yang membina kaedah ini? Membina kaedah ta'alluq amrun Ta'alluq i'tibari. amr i'tibari untuk ta'alluq tanjizi hadis. Siapa ulama Asy'ariyah pertama yang membina kaedah ini? Saya tak perlu nak cari siapa ulama. Tapi masyhur di dalam mazhab Asy'ariyah. Okey. Masyhur dalam mazhab Asy'ariyah. Orang pertama adalah Ar-Razi. Soalan seterusnya, sekadar pengetahuan saya kerana mereka menisbahkan kepada Ar-Razi. Bagaimana pemahaman orang sebelum Ar-Razi tentang ta'alluq tanjizi hadis? Kerana konsep ini adalah amr i'tibari, dia pertama sebut. Sebelumnya mereka faham macam mana? Dengan nafsiyun. Nafsiyun. Ta'alluq tanjizi hadis sebelum Ar-Razi mereka anggap nafsi. Wallahu alam, tapi gini, dua pendapat. Ta'alluq ni ada dua pendapat. Satu mengatakan nafsiyun lisifat, satu mengatakan nisbah bainal muta'alliq wal muta'allaq. PUFI punya presentation Kemudian ditanggung. daripada kitab Risalah fi Ta'alluqat tadi yang dibaca sendiri itu telah membezakan kedua-duanya. Nafsi untuk ta'alluq qadim. Qadim, betul? Yang lagi satu ni Untuk, i'tibari tanjizi adalah hadis. tanjizi hadis. So, Konsep ini datang daripada Ar-Razi. Soalan saya, sebelum Ar-Razi mereka pegang macam mana? Semua nafsi ke? sebelum Ar-Razi, Ya. Al-Ghazali, Al-Baqillani, bagaimana pegangan mereka? mereka tidak sebut dengan secara lafaz tapi makna ada. Makna berbeza. Mana ada? Al-Ghazali sebut lain. Al-Ghazali tak Mana? kata, Al-Ghazali tak sebut wajib idrak itu berlaku setelah adanya mudrak. Itu Razi sebut, bukan Al-Ghazali yang sebut. Soalan seterusnya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Tolong terjemahkan, tafsirkan perkataan asma'u wa ara mengikut Asy'ariyah. Apa maksud asma'u wa ara? Aku mendengar dan aku melihat. Apa maksud mendengar dan melihat? Aku mendengar dan aku melihat. Apa maksud? Ada dua. Satu, dilalah mutabaqah, aku mendengar dan aku melihat. Direct. Apa ta'alluq maksud tadi. mendengar dan melihat? Dan aku dilalah iltizamiyah, aku bersifat dengan pendengaran dan penglihatan. Apa maksud pendengaran? Pendengaran satu sifat yang ada di zat Allah yang qadim sedia kala. Apa maksud penglihatan? Sama, satu sifat yang sedia kala maknan qaim bi zatillah Apa beza pendengaran dan penglihatan? Kun hizat kita tak kun hakikati sifat kita tak tahu. Kita sudah Artinya pengetahuan Allah maksudnya Ta'ala. di sini aku bersama dengan kamu, aku idrak sesuatu lagi, dua-dua ni berbeza tapi aku pun tak tahu apa bezanya, betul? Bukan, itu tak tahu kita. Yalah, bukan yalah, Allah. kita. Baik. Allah Ta'ala, Allah kata aku maha mengetahui dan aku maha Saya melihat. rephrase. Cukup. Memahami ini Allah idrak dua benda yang kita pun tak tahu apa dua benda tu. Betul? Tidak. Allah idrak dua perkara yang kita pun tak tahu apa beza antara dua perkara ini, betul? Macam mana? Asma'u wa ara. Allah mendengar, Allah melihatlah. Maksud mendengar dan melihat sama ke tidak di sisi Asy'ariyah? Mendengar dan melihat lain-lain. Lain-lain. Ta'rifnya Dua sama atau sifat tidak? yang lain-lain. Ta'rifnya sama atau tidak? Ta'rifnya pun lain-lain. Ta'rifnya di sisi Al-Sanusi dan semua yang mengikut Sanusi. Ta'rifnya apa? Okey, apa ta'rif mendengar? Mendengar satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat muta'alliqah bi Bil mawjudat. Itu bertakluk dengan perkara. Mendengar tiap-tiap benda yang ada. Melihat pula apa ta'rifnya? Satu makna yang berdiri di zat Allah Ta'ala, makna qaim bi zat,
muta'alliq bi Apa beza bil mawjudat. apa beza dengar dan lihat? Dengar berbeza dengan melihat. Kalau nisbah di kita makhluk kita boleh faham. Dengar berbeza dengan melihat. Okey, ini berbeza Lain. dengan Sanusi sebab Sanusi tak boleh bezakan. Tafwid. Yang tidak boleh beza itu Al-Bajuri. nisbah dengan Allah Taala, Ustaz Salman. Kita tak tahu apa beza. Kita tak tahu yang di Allah Taala bagaimana. Adapun kita punya pendengaran dan penglihatan kita tahu beza. Ini bercerita tentang Allah Taala. Ya. Innani ma'akum asma'u wa ara. Baik. Allah mendengar dan melihat. Hakikat, hakikat sifat tu kita tak tahu. Kita serah pengetahuannya. Maksud melihat dan mendengar Baik. sebagaimana disebut oleh As-Sanusi, Okey. sebagaimana disebut oleh orang yang mensyarahkan kitabnya Ad-Dasuqi, sebagaimana disebut oleh Al-Bajuri, tidak perbezaannya tafwid ilallah. Beza antara mendengar dan melihat kita tak tahu dan kita serahkan kepada Allah. Yes, betul. Artinya sifat, ayat ini bererti Allah melakukan dua perkara di sini, asma'u wa ara, dalam keadaan kita pun tak tahu beza antara keduanya ini, betul? Mengikut Asy'ariyah. Macam mana? Allah mendengar dan melihat lah, gitu je. Itu secularity argument. Perkataan yang sama diulang sekali lagi. Allah, innani ma'akum asma'u wa ara. Memang semua orang faham gitu. Allah, Okey, cantik. Allah Maha mendengar dan Semua melihat. orang faham begitu kecuali a'immatul Asy'ariyah yang menganggap kedua-duanya Asy'ariyah pun faham gitu. kedua-duanya tapi perbahasan yang Darah dalam-dalam sekalian. tu, kedua-duanya muta'alliqah bil mawjudat. Kita tak tahu beza di antara kedua-duanya, tapi ada beza di antara kedua-duanya. Itu kata Ad-Dasuqi ketika mensyarahkan perkataan Sanusi. kun hakikati sifat dan kun ta'alluq memang kita serah pada Allah Taala. Ini dia. Kita tak tahu Enggak, hakikat. bukan maksud dia pun kita, tengok Ya. perkataan Dasuqi. Baik. Maksud dia pun kita tak tahu. Inkishaful hasil bi ahadihima mughayir lil inkishaf khas. Berlainan. Betul. Ta'adzur ma'rifah ma yakhussu kullu wahid min inkishafat. Artinya kita tak tahu apa beza di antara kedua-duanya. Ya, kita tak tahu pada hak Allah Taala. Jawab serah betul. pada Allah Taala. Jawab itulah jawapan yang saya cari. Tak tahu beza Tapi di antara Allah mendengar Okay, dan saya melihat. bukan cerita yalah. Bagaimana hakikat mendengar dan melihat Allah, kita serah pada Allah Taala. Gitu ya. Bukan itu maksud Dasuqi. Itu Maksud Dasuqi tak boleh kita tak tahu apa beza antara dua perkataan tu. kita tak boleh tahu hakikat. Ya, kun sifat, bukan ta'alluq. bukan Itu hakikat. maksud dia. Bukan hakikat. Ada beza tapi tidak diketahui perbezaan. Mestilah berbeza melihat dengan mendengar, tapi hakikat dia itu kita serah pada Allah Taala. Mestilah mendengar. Untuk orang awam, semua orang tahu beza antara kedua-dua. Ya, betul. Di Melainkan sisi a'immatul kita. Asy'ariyah. Depa tak tahu beza. As-Sanusi sebut tak tahu beza. Bukan saya cipta. Bukan tak tahu beza, diserah pada Allah. Kalau Ta'adzur Allah Taala ma'rifatal farq, tak boleh tahu bezanya. Bukan saya kata, itu perkataan Dasuqi. kun sifatillah wa ta'alluqihi. Untuk Allah Taala kita tak tahu hakikatnya, Ya. kita serah pada Allah Taala. Gitu Ustaz. Jadi apabila Allah kalau katakan, nisbah dengan kita mestilah kita apabila tahu. Allah katakan Allah mendengar dan melihat, semua orang tahu maksud itu, melainkan a'immatul Asy'ariyah. Tak, salah, silap. Saya tak setuju gitu. Tak setuju. Mana tak ada? apa. Itu perkataan As-Sanusi. Tak. Itu perkataan Ustaz salah faham. Ustaz salah faham dengan perkataan tu. Kejap. Ah. Ni perkataan dia. Ha. Ta'azzar ma'rifah ma yakhussu kulli wahidin min inkishafat, dan disebut di bawah tu, boleh Betul. tengok. Ah. Tengok ni, was-sama' innama dalla ala mujarrad itsbatihima. Dalil-dalil sekadar menceritakan kewujudannya tanpa Isbat. menceritakan perbezaannya. Isbat sama. Baik. Baik. Okey. Itu perbezaan antara orang awam ramai-ramainya. Apakah hakikat? Soalan Bagaimana seterusnya. hakikat kita serah pada Allah Taala. Seterusnya, bagaimana pandangan ustaz tentang orang awam yang kata Allah ada yang baru daripada Allah tapi tak sama dengan barunya makhluk? Hadatsahu la yushbih hadath makhluqin. Sesat atau tidak? Kalau iktibar ta'alluq tanjiz. Saya tanya, jangan main perkataan iktibar, dia perkataan biasa. Okey, kira apa? Saya kata gitu. Okey. Sesat kalau iktibar Kalau apa? Kalau apa? Kalau iktibar ta'alluq tanjiz hadis. Letak sebelah ta'alluq ni bukan bahasa Asy'ariyah, ni bahasa orang awam ni. Okey. Bagi orang yang berpandangan bahawa apa yang baru daripada Allah, ada yang baru tapi tak sama dengan makhluk. Orang awam yang diuzurkan dia. Dia sekadar Perkataan orang ini awam sesat atau tidak? Bukan uzur kata. Kalau orang awam, ya tak ada masalah, tak ada masalah. Perkataan ini sesat atau tidak? Kenapa saya nak kata dia sesat atau tidak? Ustaz tak ada pandangan? Bukan saya tak ada pandangan. Masalahnya kena tengoklah siapa yang mengata, apa maksud yang dikata. Wa anna tuju apa. hadathahu la yushbihu hadatsal makhluqin. Perkataan ini sesat atau tidak? Belum tentu sesat. Kalau hadasnya dimaksud al-mutajaddidu ba'dal adami serta ta'alluq tanjizi hadis, memang tak sesat pun. Okey, artinya tidak ada orang boleh disesatkan, termasuk salafi yang sering disesatkan oleh orang lain kerana mengisbatkan Allah melakukan perbuatan mendengar dan melihat setelah adanya sifat mendengar dan melihat. Jadi sifat pendengaran dan penglihatan itu masuk di dalam sifat fi'liyah. Sifat Allah qadim, tapi Allah mendengar setiap sesuatu yang Allah mendengar ketika dia berlaku. Sifat fi'liyah. Bukan masa ustaz untuk tanya ni. Okey. Baik, soalan seterusnya. Yang terakhir,
Ustaz memilih pandangan siapa yang lebih dekat di hati, Aristotle ataupun Yazid bin Harun? Tukar fitrah baru ke kena ikut fitrah yang ada dalam jiwa? Aduh. Masih. Nak pilih dua ni? Mana lebih dekat di jiwa Ustaz? Fitrah Aristotle ataupun fitrah Yazid bin Harun? Dua-dua boleh. Okay. Sesuai. Terima kasih kepada Ustaz Salman Ali dan jawapan daripada Ustaz Ahmad Faiz bagi sesi interogasi